Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman wa hikmah. Seterusnya kita bincang tentang ajaran Al-Babiyah. Muka surat 171. Al-Babiyah, satu ajaran sesat yang dibawa oleh seorang yang bernama Mirza Ali Muhammad Ash-Shirazi, yang menggelarkan dirinya dengan Al-Bab, yang berarti pintu. Kerana katanya seseorang yang ingin sampai kepada Allah mestilah melalui jalan kerasulan, kenabian dan wali. Oleh kerana untuk mencapainya sangat susah, mestilah melalui pintunya. Maka sayalah pintunya, kata dia. Perkataan pintu dalam bahasa Arab ialah Al-Bab. Lalu dia menukarkan namanya kepada Al-Bab. Daripada perkataan inilah maka ajarannya dinamakan Al-Babiyah. Dia lahir, yakni Mirza Ali Muhammad Shirazi, yang mencipta ajaran ini lahir pada tahun 1252 Hijrah. Bersamaan tahun 1820 Masihi. Kemudian dia mempelajari ajaran Al-Batiniyah yang sesat daripada Said Kazim Ar-Rishti, yang menjadi murid kepada pemimpin Batiniyah Ahmad Al-Ahsa'i. Al-Batiniyah kita sudah belajar dulu. Kemudiannya ajaran ini mendapat sokongan orang Yahudi di Shiraz, Iran. Shiraz yang satu daerah di Iran. Di situ ramai orang Yahudi. Disebut dalam hadis, bila zahirnya Dajjal, 70,000 Yahudi Shiraz akan mendukung Dajjal ini. Ini berlaku di akhir zaman. Dan memang orang Yahudi berkumpul di situ sampai hari ini. Mereka diberi hak menjadi rakyat. Itu hak mereka lah. Secara senyap-senyap mereka mendukung ajaran sesat untuk menyesatkan orang Islam. Untuk menunjukkan keislamannya, Mirza Ali ini, dia menunaikan haji di Mekah. Dia ke Mekah pada tahun 1260 Hijrah. Dia ke Mekah, tak kekah danying pula. Orang kita duduk percaya orang kafir masuk Mekah, yang kedua ni anjing. Jadi nak suruh anjing jaga Mekah, bukan orang jaga. Tanggungjawab jaga Mekah ni bukannya anjing, orang Islam. Duk tunggu anjing mari, jadi kitanya jadi hamba anjing pula. Itu tanggungjawab orang Islam mempertahankan Mekah. Itu kena ingat. Itu salah faham itu. Memanglah berlaku benda-benda yang luar biasa tak dinafikan. Pernah berlaku di awal abad yang lalu ketika berlakunya kerajaan Hijaz yang menyokong British melawan Osmaniyah, menjemput Gubernur British masuk ke Mekah. Kereta dikejar oleh anjing. Itu cerita orang tua-tua. Itu berlakulah untuk mengajar orang Islam. Tapi jangan kita berperang pada ajaran Mekah ni anjing jaga, bukan kita jaga. Hina lah kita ni. Tak halangan. Memanglah diharamkan orang kafir masuk Mekah.
Tapi oleh kerana dia berpura-pura sebagai orang Islam, tak boleh dihalang di masuk Mekah. Tahun 1260 Hijrah dan mengunjungi makam Rasulullah SAW di Madinah. Apabila pulang ke Iran, tiba-tiba dia menyebarkan ajarannya yang sesat dan menyesatkan sehingga para ulama di Iran menjadi gempar dan mendesak pemerintah pada masa itu supaya menghapuskannya. Ulama-ulama di Iran, ulama Syiah lah, Syiah Imamiyah. Jangan kata Syiah Imamiyah ni luar daripada Islam. Mereka lawan musuh Islam. Ini tak reti ni. Berlaku ni. Ustaz-ustaz ni kena faham. Kena baca habis, jangan baca separuh. Mereka bangkit menentang pahaman Al-Babiyah. Sebagaimana mereka bangkit menentang Salman Rushdie yang menghina Nabi SAW, sehingga mereka menawarkan hadiah RM200 siapa yang bunuh Salman Rushdie. Mana ada negara lain? Jangan cakap saja. Masalah mazhab itu cerita lain. Itu kita bincang, bab lain. Itu masalah cabang. Mereka pegang pada asas Islam. Di mana ulama mendesak menghapuskannya kerana ia terang-terang membawa kekufuran dalam perkara etikad. Di sini ulama Sunni dan Syiah bersatu menentang Al-Babiyah ni. Tak balah. Di Iran juga ada Sunni, mazhab Syafi'i, iaitu kaum Kurdis, dan ada Sunni mazhab Hanafi yang tinggal di sempadan Afghanistan dan sempadan Pakistan. Bersatu ulama-ulama ini menentang Al-Babiyah. Bagi menghadapi tentangan para ulama, dia mengaku keluar daripada agama Islam. Oleh kerana undang-undang kebebasan beragama, nak lepaskan diri, dia isytihar dia murtad. Tempat kita ada juga orang nak lepas undang-undang, isytihar murtad. Keluar daripada Islam. Dan memutuskan hubungan dengan Al-Quran. Oleh kerana undang-undang sudah ada pengaruh sekular. Tak boleh hukum orang keluar agama. Ini undang-undang barat yang masuk dalam dunia Islam. Dia memutuskan hubungan dengan hadis-hadis Rasulullah SAW dan kata-kata agama Islam. Kemudian dia mengaku menjadi Imam Mahdi. Mengaku Imam Mahdi pula. Islam pula. Tadi kata keluar daripada Islam. Dia mengaku dia Imam Mahdi. Kemudian dia mendakwa dirinya lebih baik daripada Nabi Muhammad SAW. Baik Nabi Muhammad, diri dia, dakwa. Dan ajarannya lebih baik daripada ajaran Islam. Kemudian dia mendakwa bahawa Allah menjelma di dalam dirinya. Allah masuk dalam diri dia. Dialah yang menzahirkan makhluknya. Menzahirkan Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam ke alam dunia. Para ulama di Iran menghukumnya keluar daripada agama Islam. Dan ada juga yang menyatakan dia gila. Golongan yang mengikut ajaran sesat ini mengadakan beberapa kitab yang terkandung di dalamnya ajaran Al-Babiyah. Dia karang kitab sendiri. Ini hebat, dia boleh mengarang kitab. Yang paling penting ialah kitab bernama Al-Bayan yang ditulis dalam bahasa Arab. Dia boleh menguasai bahasa Arab. Ini bahaya ni. Boleh menguasai bahasa Arab, mengarang kitab. Terkandung di dalamnya pengenalan kepada ajaran Al-Babiyah. Mereka menganggap kitab ini sebagai kitab suci. Kemudiannya kitab bernama Al-Itqan. Al-Itqan ni ada juga kitab Al-Suyuti, nama Al-Itqan fi Ulumul Quran. Ini Itqan yang betul. Imam Suyuti. Ini Itqan ada orang sesat. Ada super nama itu. Yang menyempurnakan kitab Al-Bayan. Di antara ajarannya ialah yang pertama, tidak beriman kepada hari akhirat. Hari akhirat tak ada. Sedangkan hari akhirat ni adalah rukun iman. Dia tolak rukun iman pada hari akhirat. Yang dimaksudkan dengan hari akhirat itu hanya alam rohani sahaja. Bila mati masuk alam rohani. Tak ada manusia dibangkitkan semula, tak ada. Sedangkan Quran mengatakan manusia akan dihidupkan semula. Akan tumbuh semula daging, hidup, berjasad. Bangkit balik. Allah Ta'ala Maha berkuasa. Ditunjuk pada kita dalil kekuasaan Allah.
Bila berlaku kemarau yang panjang, rumput yang kering, dia bakar hangus jadi abu, turun hujan, tumbuh balik. Seekor binatang yang mati, bangkai, tiba-tiba ribu juta ulat daripada seekor binatang itu. Ini kekuasaan Allah Ta'ala. Tapi dia tolak percaya pada hari akhirat. Yang kedua, semua penganut, semua agama sama saja. Semua agama sama je, betul belaka semua agama. Ini sudah sesat. Sedangkan kepada kita Islam saja betul, yang lain tak betul. Ketiga, Al-Quran tidak sesuai di zaman ini. Orang Islam dia juga terpengaruh ni. Hukum Quran tidak sesuai di zaman ni. Ini termasuk dalam kepala setengah orang Islam yang jahil yang tak tahu. Keempat, sembahyang sekali sahaja sebulan. Dan menafikan wuduk, tak payah wuduk. Itu kesesatan dia. 6, menafikan hukum al-qisas, hudud dan ta'zir secara sebab. Tak ada hukum qisas, tak ada hukum hudud. Tak ada hukum ta'zir sebab, tak ada. Sedangkan hukum ta'zir, hukum qisas, hudud ni ada dalam Quran. 7, menjadikan perempuan sama dengan lelaki dalam menerima pesaka. Orang kita terpengaruh juga ni. Sama pesaka lelaki puan. Kalau lelaki nak beri adik-beradik perempuan, itu lain cerita lah. Tapi buat hukum baru. Sama pesaka lelaki puan. Dan Allah Ta'ala kata, lelaki sekali ganda pada perempuan. Ni buat hukum sendiri. Kalau orang dia tak mahu ambil pesaka nak beri adik-beradik dia, itu cerita lain. Ini buat hukum. Sama. Lawan hukum Tuhan. Para ulama' di Iran pada masa itu menggesa pihak pemerintah supaya dipanggil para pengikut Al-Babiyah untuk disoal siasat. Dan dilakukan perdebatan bagi menolak kesesatan mereka. Tiba-tiba ketuanya tidak mengaku bahawa membawa ajaran. Dia tak mengaku bahawa ajaran itu. Dia tak mengaku. Tetapi dia menyembunyikan diri di rumahnya beberapa lama. Tiba pada 10 hari bulan Rabiul Awal tahun 1261 Hijrah, dia kembali semula menyebarkan ajaran sesatnya. Ada tarikh tu, dicatat. Umat Islam telah menentangnya dengan sekerah-kerahnya sehingga memaksa Shah Iran, Shah Yahya Ad-Darabi yang merentah Syirat, menahannya. Ulama paksa pemerintah raja Iran, Shah Yahya Ad-Darabi menangkap. Tetapi dia berjaya melepaskan diri daripada penjara. Berjaya melamat diri, mungkin ada pengikut dia. Dan melarikan diri di Asfahan. Asfahan ni bandar di Iran. Di sana dia berjaya menjadi tetamu pemerintah dihadiri oleh 70 orang para ulama' mengambil keputusan menghukumnya kafir. Dikepung oleh ulama'. 70 orang ulama' hadir di pusat pemerintahan di Asfahan, hukum dia kafir dan memberi fatwa supaya dijatuhkan hukuman bunuh kerana murtad. Ulama' fatwa suruh kerajaan bunuh dia. Tetapi pemerintah memenjaranya sahaja. Sehingga Shah Nasiruddin berkuasa dan melalui Perdana Menteri Iran pada masa itu diluluskan hukuman bunuh. Naik raja baru, luluh hukum bunuh. Maka Al-Bab dijatuhkan hukuman bunuh bersama 2 orang pengikutnya pada 27 Sa'ban 1365 Hijrah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung kisah peperangan Tabuk. Ketibaan di Tabuk. Tentera Islam yang telah berada di Tabuk bersiap siaga menghadapi musuh. Dengan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya yang mengobarkan semangat untuk mati syahid. Yang menjadi cita-cita tertinggi mereka.
di samping kecintaan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, melebihi daripada kecintaan yang lain, dan terlalu rindu menemui Allah dengan mencapai keredaannya. Orang Islam, tentera Islam, dipimpin Nabi SAW, tiba di Tabuk. Dengan semangat yang berkabar-kabar, bersedia untuk mati. Sanggup mati untuk mempertahankan Islam. Untuk menentang musuh Islam. Percaya pada janji syurga pada mereka yang mati menentang musuh Islam. Dengan keyakinan. Ketibaan mereka di Tabuk tidak menemui apa-apa tentangan daripada musuh. Mereka telah berundur berselerak ke tempat dan kampung halaman masing-masing kerana kurnia Allah kepada Rasulullah SAW. Dengan kehebatan dinyatakan oleh sabdanya, "Nusirtu bir-ru'bi masirata syahrin." Rawahul Bukhari. Aku telah diberi pertolongan dengan musuh merasa gerun lagi, takut dalam jarak perjalanan sebulan. Antara mukjizat diberi oleh Nabi SAW ialah kehebatan. Musuh rasa takut. Sebulan belum sampai itu musuh dah rasa gerun. Ini kehebatan Nabi yang Tuhan beri. Tuhan campurkan rasa takut dalam hati-hati mereka. Menyebabkan mereka lari bertempiaran, takut. Perang Mu'tah sudah mengajar bagaimana 3,000 tentera boleh lawan puluh-puluh ribu. Ini lebih ramai lagi datang. Menyebabkan mereka rasa gerun, mereka berundur. Setelah mengambil tempat menjadi markas, Nabi pun berkhemah. Ambil satu tempat, dia markas. Rasulullah SAW menyampaikan khutbah. Di antaranya diriwayatkan oleh Imam Ahmad radhiyallahu anhu dan An-Nasa'i dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW dalam keadaan bersandar di pokok kurma bersabda, ini dia petik saja, yang panjang itu baca kemudian. Ala akhbirukum bi khairin nas wa syarrin nas. Inna min khairin nasi rajulan amila fi sabilillah ala zahri farasih aw ala zahri ba'irih aw ala qadamayhi hatta ya'tiyahul maut. Wa inna min syarrin nasi rajulan fajiran jari'an yaqra'u kitab Allah la yar'awi ila syai'in minhu. Maksudnya, adakah kamu suka aku nyatakan kepada kamu manusia paling baik dan manusia paling jahat? Mu nak dengar ke? Aku nak beritahu siapa manusia paling baik, siapa manusia paling jahat. Sesungguhnya manusia paling baik ialah orang yang beramal dengan berjuang fi sabilillah, menegakkan agama Allah. Ialah orang yang berjuang, berjihad, memenangkan agama Allah, berada di atas kudanya atau untanya, yakni kenderaannya. Zaman sekarang kereta lah, ataupun kapal terbang, pergi ke sana kemari, berjuang untuk memenangkan agama Islam. Atau berjalan dengan dua belah kakinya, sehingga ia didatangi oleh mati. Siapa mati? Kerja dia begitu. Ini manusia paling baik. Lagi tak mati, tak berhenti berjuang menegakkan Islam. Dan sesungguhnya manusia paling jahat ialah orang yang membaca kitab Allah Al-Quran dengan berani tanpa mengambil sesuatu pengajaran daripadanya. Ini manusia paling jahat. Baca Quran rajin, dengar Quran, tak ambil pengajaran dia. Ini manusia paling jahat. Baca Quran saja, dengar Quran saja, tapi tak ikut Quran. Ini menurut satu riwayat. Menurut riwayat Al-Baihaqi radhiyallahu an rahimahullah dari Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu an bahwa Rasulullah berkhutbah di Tabuk. Setelah memuji Allah dengan selayaknya, Rasulullah SAW bersabda. Ini ucapan yang panjang. Riwayat Al-Baihaqi.
أيها الناس أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأوثق العرى كلمة التقوى وخير الملل ملة إبراهيم وخير السنن سنة محمد وأشرف الحديث ذكر الله وأحسن القصص هذا القرآن وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وأحسن الهدى هدى الأنبياء وأشرف الموت قتل الشهداء وأعمى العمى الضلالة بعد الهدى وخير الأعمال ما نفع وخير الهدى ما اتبع وشر العمى عمى القلب واليد العليا خير من اليد السفلى وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وشر المعذرة حين يحضر الموت وشر الندامة يوم القيامة ومن الناس من لا يأتي الجمعة إلا دبرا ومن الناس من لا يذكر الله إلا هجرا ومن أعظم الخطايا اللسان الكذوب وخير الغنى غنى النفس وخير الزاد التقوى ورأس الحكمة مخافة الله عز وجل وخير ما وقر في القلوب اليقين والارتياب في الكفر والنياحة من عمل الجاهلية والغلول من حثاء جهنم والشعر من إبليس والخمر جماع الإثم والنساء حبائل الشيطان والشباب شعبة من الجنون وشر المكاسب كسب الربا وشر المآكل أكل مال اليتيم والسعيد من وعظ بغيره والشقي من شقي في بطن أمه وإنما يصير أحدكم إلى موضع 4 أذرع والأمر إلى الآخرة وملاك العمل خواتمه وشر الرواية الكذب وكل ما هو آت قريب وسباب المؤمن فسوق وقتال المؤمن كفر وأكل لحمه من معصية الله وحرمة ماله كحرمة دمه ومن يتألى على الله يكذبه ومن يستغفره يغفر له ومن يعفو الله عنه ومن يكذب يأجره الله ومن يصبر على الرزية يعوضه الله ومن يبتغي السمعة يسمع الله به ومن يصير يضعف الله له ومن يصبر يضعف الله له ومن يعصي الله يعذبه الله اللهم اغفر لي ولأمتي اللهم اغفر لي ولأمتي اللهم اغفر لي ولأمتي قالها 3 ثم قال أستغفر الله لي ولكم. Maksudnya, wahai manusia, maka sesungguhnya sebenar-benar percakapan itu ialah kitab Allah, yakni Al-Quran. Ikatan paling kukuh ialah kalimah taqwa. Kalimah taqwa, kalimah la ilaha illallah, takut pada Allah. Tunaikan kalimah itu. Sebaik-baik agama ialah agama Ibrahim. Sebaik-baik ajaran ialah ajaran Muhammad SAW, itulah Islam. Semulia kata-kata ialah zikrullah, berzikir. Sebaik-baik cerita ialah dalam Quran ini. Sebaik-baik perkara ialah perkara yang memerlukan keazaman, yang menuntut pengorbanan. Perkara yang memerlukan kerja yang kuat, penuh kesabaran, keazaman. Seburuk-buruk perkara ialah yang diada-adakan direka-reka. Sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk para anbiya. Semulia-mulia mati ialah kematian terbunuh para syuhada. Yang paling buta ialah sesat selepas petunjuk. Sebaik-baik amalan ialah yang bermanfaat. Sebaik-baik petunjuk ialah yang boleh diikut. Seburuk-buruk buta ialah buta hati. Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Sedikit yang mencukupi lebih baik daripada banyak yang melalaikan. Seburuk-buruk meminta ampun ialah setelah didatangi oleh kematian. Anak mati buat istighfar. Seburuk-buruk kemudian penyesalan ialah penyesalan di hari kiamat.
Setengah kalangan manusia tidak datang salat Jumaat, malaikat di belakang, mari lewat-lewat. Setengah manusia orang tidak disebut Allah, malaikat dia melarikan diri. Orang yang sifatnya sebut Allah, dia lari. Dalam kalangan dosa paling besar itu ialah lidah yang bohong. Sebaik-baik kaya ialah kaya jiwa. Sebaik-baik bekalan itu bertakwa. Kepala hikmah itu takutkan Allah Azza wa Jalla. Sebaik-baik yang tetap di hati itu ialah keyakinan. Keraguan itu sebahagian berkufur. Melolong kerana kematian itu sebahagian daripada amalan jahiliah. Bila mati melolong, menangis, dimaafkan. Ini melolong. Syair itu sebahagian daripada angkara iblis. Reka syair. Syair mempertahankan Islam, tak apa. Arak itu mengumpulkan dosa. Kaum wanita jahat itu merupakan tadi-tadi syaitan. Keremajaan itu sebahagian bergila. Orang muda banyak gila. Kan berasa sehat, lupa pada Allah. Seburuk-buruk hasil itu riba. Sejahat-jahat makan itu makan harta anak yatim. Orang yang bahagia itu ialah yang menerima nasihat orang lain. Dengar nasihat orang, ini orang yang bahagia. Sesungguhnya seorang yang kamu kembali ke tempat ukurannya beberapa harta sahaja ke dalam kubur. Akhirnya masuk kubur. Berapa harta saya ada tanah banyak pun, akhirnya berapa harta tanah dalam kubur. Urusannya dah hari ke akhirat. Tonggak amalan itu ialah kesudahannya. Setiap yang akan datang itu sangat hampir. Memaki orang yang beriman itu fasik. Membunuhnya kufur. Mengumpat maksiat terhadap Allah. Kehormatan hartanya seperti kehormatan darahnya. Sesiapa yang menyanggah sumpah dengan nama Allah bermakna membohonginya. Barang siapa yang bersumpah sebut nama Allah, lawan sumpah itu dia membohongi Allah. Sesiapa yang beristighfar kepada Allah, nescaya diampuninya. Sesiapa yang memohon maaf, nescaya Allah memaafkannya. Sesiapa yang dapat menahan marah, nescaya Allah mengurniakan ganjarannya. Sesiapa yang sabar ditimpa bencana, nescaya Allah menggantikannya. Sesiapa yang melakukan sesuatu untuk menunjuk-nunjuk dan sanjungan, nescaya Allah dedahkannya. Sesiapa yang bersabar, Allah menggandakan ganjaran untuknya. Sesiapa yang menderhakai Allah, nescaya Allah mengazabkannya. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku dan umatku. Diulang 3 kali. Aku beristighfar kepada Allah untukku dan kamu. Ini ucapan yang panjang. Riwayat Al-Baihaqi. Ibn Katsir rahimahullah menyatakan hadis ini dhaif dari segi sanadnya. Silsilah hadis ini dhaif. Syekh Muhammad Abu Zahrah radhiyallahu menegaskan bahawa lafaznya sahih. Lafaz hadisnya sahih. Walaupun riwayatnya orang meriwayatkan tu banyak orang yang lemah. Tapi lafaz dia betul. Mengandungi kata-kata hikmat yang layak diucapkan oleh Rasulullah SAW. Perkara-perkara yang disebut dalam khutbah itu mengandungi petunjuk daripada Al-Quran dan hadis-hadis yang lain. Maka isi kandungannya sangat penting dikaji dan diamalkan oleh umat Islam. Semua isi kandungannya ada dalam Al-Quran. Ibn Katsir radhiyallahu anhu di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Itu salah saja, Al-Bidayah wan Nihayah. Meriwayatkan daripada Imam Ahmad rahimahullah bahawa Rasulullah SAW mengutuskan sahabatnya Dihyatul Kalbi radhiyallahu anhu membawa surat kepada Raja Rom, Byzantine, Raja Rom Timur. Bila Raja Rom, tentera dia undur, Nabi atau utusan. Tulis surat kepada Raja Rom. Caesar ini Raja Rom. Surat baginda mengemukakan 3 perkara. Iaitu sama ada ia masuk Islam, kamu masuk Islam. Jadi macam kami. Atau tunduk di bawah pengaruh kerajaan Islam dengan membayar jizyah. Kamu tak masuk Islam, tapi tunduk bawah kerajaan Islam. Bayar cukai. Dan berperang. Ketiga berperang. Ini 3 perkara diberi pilihan. Ini diberi pilihan. Maka Allah yang menentukan kemenangan. Apabila surat ini diterima, mereka mengadakan mesyuarat. Raja mencadangkan masuk Islam. Raja cadang masuk Islam.
Kerana didapati Muhammad adalah Rasulullah. Memang dalam kitab Injil memang ada tanda-tanda. Apabila mendengar bantahan yang keras, baginda menyatakan pandangannya sekadar untuk menguji kesetiaan mereka kepada agama Kristian. Bila dengar orang besar-besar tak setuju, raja bertakut. Tak berani, bukan macam Raja Habasyah. Raja Habasyah tak berani, dia lawan pemberontak, dia turun masuk Islam. Ini raja takut. Raja ikut orang ramah. Aku nak ujimu je, kata raja. Bukan aku nak masuk Islam, sungguh. Dia takut. Seterusnya utusan dilayan dengan baik. Utusan Nabi dilayan. Dan surat dijawab tanpa menerima cadangan daripada pihak kerajaan Islam. Jawab surat saja. Tak terima mana satu tiga perkara. Ini adalah surat kedua pada Raja Rom. Misi dakwah. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Inna dina indallahi al-Islam. Wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa man yakfur bi ayati llahi fa innallaha sari'ul hisab. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhi illahi wa man ittaba'an. Wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirun bil 'ibad. Maksudnya Allah menjadi saksi kepada sekalian makhluknya dengan dalil-dalil dan bukti bahawasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia Allah sahaja, yang sentiasa mentadbirkan seluruh alam dengan keadilan. Dan ikut sama menjadi saksi malaikat-malaikat serta orang-orang yang berilmu mengakui dan menegaskan juga yang demikian. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Sesungguhnya agama yang benar dan diredai di sisi Allah ialah Islam sahaja. Dan orang-orang Yahudi dan Nasara yang diberikan kitab itu tidak berselisih mengenai agama Islam dan enggan menerimanya malaikat setelah sampai kepada mereka pengetahuan yang sah tentang kebenarannya. Perselisihan itu pula semata-mata kerana hasad dengki yang ada dalam kalangan mereka. Dan ingatlah, sesiapa yang kufur engkar akan ayat-ayat keterangan Allah, maka sesungguhnya Allah amat segera hitungan hisabnya. Oleh sebab itu, jika mereka berhujah menyangkal dan membantahmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka katakanlah, aku telah berserah diriku kepada Allah, Islam kerana Allah. Dan demikian juga orang-orang mengikutku. Dan bertanyalah wahai Muhammad kepada orang-orang Yahudi dan Nasara yang diberi kitab, dan orang-orang yang ummi, orang-orang musyrik Arab. Sudahkah kamu mematuhi dan menurut agama Islam yang aku bawa itu? Kemudian jika mereka memeluk Islam, maka sebenarnya mereka telah memperoleh petunjuk. Dan sebaliknya, jika mereka berpaling tidak mahu menerima Islam, maka sesungguhnya kewajipanmu hanyalah menyampaikan dakwah Islam itu sahaja, wahai Muhammad. Dan ingatlah, Allah sentiasa melihat tingkah laku sekalian hamba-Nya. Bahagian pertama ayat ini ada sebab turunnya. Diuraikan oleh ulama tafsir. Setelah Nabi SAW bertapak di Madinah, menegakkan negara Islam yang berdaulat, tiba-tiba dikunjungi oleh dua orang padri di kalangan padri-padri Kristian daripada negeri Syam, negeri Syria.
Bila mereka sampai ke Madinah, mereka melihat tanda-tanda Madinah, tempat zahir Nabi akhir zaman, dan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya Nabi, "Anta Muhammad?" Awak ke Muhammad? Nabi kata, "Ya." "Anta Ahmad?" Awak ke Ahmad yang terpuji? Nabi kata, "Ya." Lalu mereka bertanya, "Apakah saksi, bukti yang boleh kami tunjukkan, kamu tunjukkan pada kami, supaya kami percaya, kami membenarkan." Apa dia bukti? Nabi kata, "Sila minta bukti. Sila." Lalu mereka berkata, "Sila beritahu kepada kami apakah dia saksi yang paling besar. Saksi yang paling besar sekali menunjukkan engkau adalah Rasulullah." Lalu Allah mewahyukan ayat, "Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Inna dina indallahi Islam." Allah sendiri menjadi saksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Dia sahaja, Tuhan yang satu, tak ada Tuhan yang lain yang layak disembah, yang layak diabdikan diri kepadanya. Tuhan yang menjadikan alam, yang mentadbir seluruh alam ini. Allah menjadi saksi Dia sahaja Tuhan, tak ada Tuhan yang lain. Disaksikan juga oleh malaikat, makhluk yang sangat mulia. La ya'suna Allah ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Satu makhluk yang tidak derhakakan Allah sekali-kali, yang buat apa sahaja Tuhan suruh. Manusia yang taat, tak buat dosa langsung. Manusia yang makhluk yang taat, makhluk yang bersih, malaikat. Malaikat menjadi saksi tak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Wa ulul ilmi, dan orang yang ada ilmu, para ulama. Para ulama yang mewarisi ilmu Nabi-Nabi zaman dahulu. Para ulama yang soleh, ulama yang benar, bukan ulama yang penipu. Semua para ulama yang soleh, yang benar, yang mewarisi ajaran Nabi-Nabi, mengaku akan zahir Nabi akhir zaman. Disebut dalam kitab Taurah, disebut dalam kitab Injil, disebut dalam kitab berbagai-bagai agama. Di mana ahli-ahli ilmu berbagai agama ni mengaku Muhammad adalah Rasulullah. Qa'iman bil qist, Allah yang menegakkan, Tuhan itu Allah sahaja. Allah yang menegakkan keadilan kepada makhluknya, yang mendirikan alam ini dengan ciptaannya, dengan peraturan undang-undangnya, termasuk alam manusia dengan ajal yang cukup dan rezeki yang cukup. Allah Ta'ala menentukan berapa umur, banyak rezeki, banyak-banyak mana, Allah Ta'ala tentukan semua. Dengan bijaksana Allah. Ada orang yang senang, ada orang yang susah. Dengan hikmat Allah Ta'ala. Ada hikmat. Orang tu senang, dia bersyukur. Orang tu susah, dia bersabar. Kalau orang tu senang, dia tak bersyukur, celaka dia. Kalau orang tu susah, dia tak sabar, celaka juga. Semua Allah Ta'ala buat molek belaka. Kita kena terima. Kalau kita senang, kita bersyukur. Kita susah, kita sabar. Ada hikmat dia. Jangan menyalahkan Allah Ta'ala. La ilaha illahu, tak ada Tuhan melainkan Dia. Ini disaksi oleh Allah sendiri, malaikat dan para ulama. Tak ada Tuhan melainkan Huwal Azizul Hakim. Tuhan yang maha perkasa. Tidak ada siapa yang boleh mengalahkan Allah. Kuasa-kuasa dunia zaman dulu jatuh dan tumbang satu demi satu. Yang lawan Nabi-Nabi. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun. Yang hebat, yang kaya, yang banyak bala tentera. Tuhan beri tempoh bertahun-tahun supaya mereka beriman.
tunjuk sombong, degil. Bertahun-tahun Tuhan beri tempoh supaya bertaubat. Degil juga dibinasakan oleh Allah. Dihancur leburkan. Bukan saja, termasuklah kerajaan kuasa besar zaman sekarang. Tuhan beri jadi kuasa besar. Tak ada kuasa besar dunia yang tetap. Yang maha berkuasa Allah Ta'ala saja. Allah maha perkasa. Al-Hakim yang maha bijaksana dalam semua ciptaannya. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah, yang diiktiraf oleh Allah, yang diakui oleh Allah hanya Islam saja. Agama lain Allah Ta'ala tak terima. Ajaran Allah Ta'ala terima. Dalam semua petunjuk dan ajaran hanya Islam saja yang diterima oleh Allah. Sama ada bernama agama, ideologi, teori, apa saja, kalau bukan Islam ditolak oleh Allah Ta'ala. Hanya Islam saja yang Allah Ta'ala redha. Ini ajaran Allah yang diwakilkan pada Nabi-Nabi yang benar, yang amanah, menyampaikan kepada manusia. Sesungguhnya Allah mendedahkan. Wa maqtalafa alladhina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilm baghyan bainahum. Dan tidaklah menjadi pertelengkahan di kalangan ahli kitab, orang-orang Yahudi dan orang Kristian, berkenaan dengan agama Islam dan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak lawan, mereka tak tentang, melainkan setelah ada tanda-tanda, dalil-dalil yang benar, bukti yang nyata, sudah disebut dalam kitab mereka akan zahir Nabi akhir zaman dengan sifat-sifat dan namanya. Ulama-ulama mereka yang soleh sudah menyebut akan zahir Nabi akhir zaman, penutup dunia sebelum berlakunya kiamat. Sudah disebut itu semua. Dan ada bukti mukjizat. Mukjizat bulan terbelah dua, nak tengok benda pelik. Dan mukjizat yang lain, termasuk mukjizat ilmu Al-Quranul Karim, diturunkan di tengah bumi Mekah yang kering, yang tak ada sekolah, tak ada ulama, menceritakan apa yang disebut dalam kitab Injil dan kitab Taurat dan Injil. Cerita Nabi-Nabi zaman dahulu. Muhammad belajar dari mana? Muhammad butuh huruf, tak tahu baca, tak tahu tulis, menarikan Quran daripada Allah, ilmu daripada Allah. Bila mereka dengar Quran, sudah ada asas dalam kitab Taurat dan Injil. Tapi ulama-ulama mereka menyeleweng, melampau. Kerana apa? Kerana tak puas hati Tuhan lantik Nabi bukan daripada bangsa mereka, bukan kerana kaum mereka. Nabi ini bukan hak kaum, hak siapa? Hak Tuhan, nak lantik siapa? Terpulang pada Tuhan lah, dia pilih Rasul dia. Ini kerana tak puas hati dengan Tuhan, hasad. Kerana Nabi akhir zaman itu, mereka lawan Nabi. So, datang keterangan, melampau, sanggup berperang, mengerahkan pada tentera menentang Muhammad dan pengikut-pengikutnya, menggunakan harta benda yang banyak untuk lawan Islam ini. Ini melampau. Wa man yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Dan sesiapa yang kufur, yang engkar, yang melawan ayat-ayat Allah, maka ketahuilah sesungguhnya hisab Allah Ta'ala sangat segera. Lebih segera pada alat kira lagi. Komputer ke apa, Allah Ta'ala lebih hebat pada itu lagi. Dengan saksi malaikat, saksi anggota sendiri mendedahkan kejahatan mereka, dihisab dengan adil untuk dihukum mereka. Seterusnya Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi SAW, fa in hajuka, maka sekiranya mereka itu berhujah pada Muhammad, mereka lawan, dah tak mau ikut, nak lawan pula. Fa in hajuka, jika sekiranya mereka itu berhujah terhadap Muhammad, berhujah terhadap Muhammad, faqul, katakan kepada mereka, aslamtu, aku Islam.
Katalah nak kata apa pun, cakap pun, aslam tu. Aku Islam. Aku Islam. Ikut Islam saja. Wajhi adillah, menghadap kepada Allah. Dengan hati ikhlas. Wa manittaba'ani, dan sesiapa sahaja mengikut aku. Kalangan sahabat-sahabat aku yang ada masa aku dan umat aku sehingga hari kiamat. Semua mereka adalah Islam. Masuk Islam dengan hati yang ikhlas, menyerah diri pada Allah. Terima Islam saja, tolak lain pada Islam. Wa qul lil ladina utul kitab wal ummiyina aslamtum. Kata Nabi Muhammad SAW kepada golongan ahli kitab, Yahudi dan Nasara yang ada kitab itu, dan pada kalangan ummiyin yang tak erti kitab, iaitulah orang-orang musyrikin Arab. Aslamtum, adakah kamu juga Islam? Tanya mereka. Setelah kamu lihat bukti, keterangan dari adakah kamu Islam? Fa in aslamu faqad ihtadaw. Maka jika kamu Islam, sebenarnya kamu telah mendapat petunjuk. Mendapat hidayah daripada Allah. Kalau kamu Islam, menandakan kamu dapat petunjuk daripada Allah. Petunjuk daripada Allah ni bukan sembarangan. Dipilih oleh Allah Ta'ala. Cerdik, bijak macam mana pun, macam iblis, tak dapat hidayah. Tengok syurga neraka, tak dapat hidayah. Cerdik macam mana? Hidayah ni pemberian daripada Allah. Sekiranya kamu jadi orang Islam, kamu terima Islam, siapa saja kamu, menandakan kamu telah mendapat hidayah. Kalau kamu tak terima Islam, fa in tawallau, wa in tawallau, dan jika kamu berpaling tak terima Islam, fa innama alaikal balagh, wahai Muhammad, tugasmu menyampaikan saja, jangan sedih. Malah Nabi sangat sedih. Apa lagi yang tak masuk Islam, tak nak beranak dia sendiri. Nabi sangat sayang kepada manusia ni. Kalau biar manusia ni masuk Islam semua, selamat semua di hari akhirat. Tapi apa boleh buat? Mereka tak layak dapat hidayah. Wahai Muhammad, jangan sedih. Fa innama alaikal balagh, tugasmu menyampaikan saja, wahai Muhammad. Wallahu basirun bil ibad. Dan Allah Ta'ala itu maha melihat terhadap hamba-hambanya. Allah Ta'ala tahu dah. Allah Ta'ala melihat siapa yang layak dapat petunjuk, siapa yang tak layak. Muhammad, jangan sedih, jangan juga cerita. Tanggungjawab Muhammad dan pengikutnya menyampaikan saja. Orang nak ikut, tak mau ikut, terpulang pada masing-masing. Allah Ta'ala maha mengetahui, melihat akan hamba-hambanya yang layak, yang tidak layak. Wallahu a'lam.